Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita bersama lagi dengan Cikgu Ida membincangkan tajuk Sejarah Tingkatan 5 iaitu fokus bab 9 Dasar Luar Malaysia. Jom belajar bersama dengan Cikgu Ida. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah tajuk 9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ringkasnya dikenali sebagai Negara ASEAN. Untuk makluman semua pelajar, moto ASEAN ialah keamanan, kestabilan, kegigihan, kedinamikan, kesucian dan kemakmuran, iaitu 6K. Standard pembelajaran yang ingin cikgu capai dalam perkongsian ini ialah pelajar dapat menerangkan pelibatan Malaysia dalam persatuan negara-negara di Asia Tenggara ataupun dikenali sebagai pelibatan Malaysia dalam negara ASEAN. Untuk makluman semua pelajar, pelibatan Malaysia dalam ASEAN boleh dibahagikan kepada 4 perkara, iaitu pertama ialah ZOFAN, zon aman, bebas dan berkecuali. Kedua, Malaysia terlibat dalam penyelesaian konflik serantau. Ketiga, Malaysia juga terlibat dalam kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN. Dan yang keempat ialah kerjasama dalam aspek sosial. Pelajar perlu mengenal pasti apakah negara-negara yang terdapat dalam pertubuhan ASEAN. Negara-negara yang terlibat dalam ASEAN terdiri daripada 10 negara, bermula dengan negara Myanmar. Kedua ialah Thailand. Ketiga, Cambodia. Keempat, Singapura. Kelima, Indonesia. Keenam, Malaysia. Ketujuh, Brunei. Kelapan, Vietnam. 9, Laos. Dan yang ke-10 ialah negara Filipina. Itulah antara 10 negara ASEAN. Kita lihat Malaysia dalam ASEAN. Malaysia berpandangan bahawa keselamatan dan keutuhan masa hadapan negara berkait rapat dengan kemantapan dan keamanan kawasan di rantau Asia Tenggara. Keselamatan Malaysia tidak akan terjamin selagi jirannya hidup berpecah belah. Oleh itu, pelibatan Malaysia telah dimulakan dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara iaitu ASA yang telah ditubuhkan sejak tahun 1961. Walau bagaimanapun, ASA tidak berjaya untuk mencapai kestabilan politik di rantau Asia Tenggara kerana hanya melibatkan 3 negara sahaja di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Seterusnya, Malaysia ingin mewujudkan satu lagi gabungan negara Malaysia, Filipina dan Indonesia iaitu dikenali sebagai Mafilindo pada tahun 1963 bagi mewujudkan penyelesaian
tentang isu pembentukan Malaysia, Mafilindo akhirnya gagal mengatasi masalah kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Seterusnya, ASEAN telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Pada peringkat awalnya, ia hanya dianggotai oleh 5 buah negara yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand. Seterusnya, terdapat 5 anggota baru yang menyertainya, iaitu Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam. Apakah pelibatan Malaysia dalam negara-negara ASEAN? Malaysia telah mengamalkan satu konsep yang dikenali sebagai ZOFAN, iaitu zon aman, bebas dan berkecuali. Satu deklarasi ZOFAN telah diumumkan pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Langkah Malaysia adalah untuk menjalinkan hubungan dengan negara China, turut dilihat sebagai sebahagian daripada pengisian konsep ZOFAN tersebut, di mana China adalah negara komunis. Malaysia juga menjadikan ASEAN sebagai platform terpenting untuk mengisytiharkan perubahan dasar luar negara pada peringkat serantau dan global, daripada mengamalkan zon aman, bebas dan berkecuali. Langkah ini termasuklah bertujuan untuk mendapatkan pengiktirafan daripada kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan China. Seterusnya, yang kedua, pelibatan Malaysia dalam menyelesaikan konflik serantau di Asia Tenggara. Konflik berlaku apabila berlakunya ancaman di Vietnam dan Kemboja, iaitu berkaitan dengan ancaman komunis dan pelarian. Malaysia telah menyeru agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu politik yang berlaku di Vietnam. Manakala isu di Kemboja pula telah berjaya diselesaikan oleh kerajaan Malaysia melalui pilihan raya pada tahun 1993 di Kemboja. Malaysia turut menghantar pasukan pengaman di bawah Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu ANTEC. Seterusnya, Malaysia juga terlibat dalam kerjasama ekonomi di rantau Asia Tenggara. Negara anggota ASEAN merupakan rakan dagang di Malaysia yang bertujuan untuk mewujudkan satu pasaran tunggal ASEAN yang bebas, seperti penggunaan mata wang ASEAN digunakan di rantau Asia Tenggara. Contoh kerjasama ekonominya ialah melalui projek Industri ASEAN pada tahun 1978, meliputi projek pengeluaran baja Yuria di Indonesia dan di Malaysia, pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina, dan penghasilan serbuk soda di Thailand. Manakala contoh yang kedua ialah kerjasama untuk meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN melalui insentif yang dilaksanakan melalui skim keutamaan perdagangan ataupun SKP, seperti pemotongan cukai barangan produk hasil keluaran negara anggota ASEAN. Seterusnya, pelibatan yang keempat ialah berkaitan dengan
kerjasama dalam aspek sosial. Kerjasama sosial melalui penubuhan Southeast Asian Ministry of Education Organisation ataupun SIMIO melalui pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan di Asia Tenggara. Kerjasama juga meliputi bidang pendidikan, pertukaran pelajar dan penubuhan beberapa pusat yang dikenali sebagai REKSAM, iaitu Pusat Serantau Pendidikan untuk mata pelajaran sains dan matematik yang berlaku di Pulau Pinang. Kerjasama seterusnya dalam bidang kebudayaan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan Tabung Kebudayaan ASEAN. Dan kerjasama sosial yang terakhir ialah melalui pelaksanaan Sukan SEA yang dilaksanakan untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang sukan antara negara-negara di rantau Asia Tenggara. Secara rumusan, Malaysia merupakan pelopor kepada penubuhan ASEAN dan tetap aktif sehinggalah sekarang. ASEAN berjaya membuktikan kejayaannya dalam pelbagai bidang. Pelibatan Malaysia yang aktif menunjukkan semangat persahabatan serantau yang kukuh dan sangat penting kepada kemakmuran dan kemajuan negara kita. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun dikenali sebagai ASEAN. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu dan cikgu ingin mengucapkan sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.